Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di Serambi Ilmu Online dengan pengajian kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, yang mana hadirin wal hadirat hafizakumullah kita berada pada juz pertama, iaitu jilid yang pertama daripada kitab Syiarus Salikin, muka surat 296 bagi cetakan Tahqiq Syekh Ahmad Bami Zamzam rahimahullah, 296 insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Adab yang kelima, bahawa jangan dibatalkan. Ini adalah menerangkan tentang zakat, rahsia zakat. Adab yang kelima, bahawa jangan dibatalkan akad sedekahnya itu dengan membangkitkan ia akan orang yang diberinya akad sedekah itu, dan jangan disakitinya akan dia, seperti firman Allah Ta'ala, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iaitu kita jangan batalkan macam sakiti. Maksud dia apa? Wala tubtilu, artinya jangan kamu batalkan akan segala sedekah kamu dengan membangkitkan bil manni wal adha, dengan bangkitan dengan menyakiti akan orang yang kamu beri sedekah. Ini ungkit balik. Sedekah wajibah zakat ni, dia adalah wajib. Means the money that you have, duit yang kita ada, harta emas atau perak yang kita ada, binatang yang kita ada, yang sudah sampai nisab dan haul, bahagian dari tersebut bukan milik kita lagi, tapi milik Allah SWT. Means wajib untuk disedekahkan. Wajib, fardu, rukun Islam. So you have to understand that. It's not like saya ada, contoh dia, ada berbilion ringgit. So and then dengan berbilion ringgit ini, saya bagi charity 100 juta, 200 juta ringgit. Oh, banyak. Maybe 1.5%, 2.5%. Sorry. Kan, contoh dia. Yang kita keluarkan, 2.5% kita keluarkan untuk zakat. Lepas tu, kita harap dia anggap sebagai orang yang sangat murah, namanya patut disebut-sebut. Dan bila kita bagi itu, kita atur kita bagi, dah bagi itu, kita berharap orang yang diberi itu meletakkan kita pada posisi yang tak boleh macam tu. No. This is, kita tak boleh macam tu. Sebab apa? Kerana zakat ini adalah wajib bagi kita. Memang we have to pay. If you don't pay, di akhirat kelak, na'udzubillah min zalik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kerana membangkitkan dan menyakiti itu membatalkan akad pahala sedekah itu. Mengungkit-ungkit dan menyakiti itu membatalkan akan pahala sedekah itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa ikhtalafu fi haqiqatil manni wal adha, faqila al mannu an yadhkuraha wal adha an yudhhiraha. Wa qala Sufyan rahimahullah ta'ala, ma manna fasadat sadaqatuhu. Faqila lahu kaifa al mannu? Faqala an yadhkurahu wa yatahaddatha bihi. Wa qila al mannu an yastaqdimahu bil ata'i wal adha an yu'ayyirahu bil faqri. Faqila al mannu an yatakabbara li ajli ata'ihi wal adha an yantahirahu aw yuwabbikhahu bil mas'alati. Maksudnya apa tuan-tuan? Iaitu, apa itu membangkitkan, apa itu menyakitkan, menyakiti, apa itu bil manni wal adha,
That is the question. So, do we need a definition? So, kita refer kepada ulama. Ini yang saya kata. Orang yang tak nak refer kepada ulama, nak lari ke mana? Tak boleh. So, apa kata Al-Imam Ghazali? Imam Ghazali cuba mensyarahkan al-manni wal-adha. Artinya, dan bersalah-salahan ulama pada hakikat al-man, yakni membangkitkan. Dan al-adha, yakni menyakiti. Maka kata setengah ulama al-man itu bahawa menyebut akan sedekah, dan al-adha itu bahawa menzahirkan akan dia. Dan kata Imam Sufyan rahimahullah ta'ala, barang siapa membangkitkan akan sedekahnya itu, nescaya batal sedekahnya itu. Nah, maka ini, sebab itu yang saya kata, Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ni, Masya Allah, nanti dalam bab puasa misalnya, orang yang backbiting, batal puasa Imam Sufyan al-Thawri. Sebab dia terkenal, Imam Sufyan al-Thawri ni seorang yang sangat-sangat warak, sangat-sangat warak. Di zaman salafus salih, dia imam mazhab, dia ada fikih Imam Sufyan al-Thawri. Cuma fikih Imam Sufyan al-Thawri ni dah inqirat lah. Maksud inqirat tu dia tak ada ulama yang membawanya yang sampai kepada kita secara sempurna. Nah, ni jadi so we have to understand Sufyan al-Thawri, Imam Sufyan al-Thawri, mazhab. Kenapa 4 mazhab? Bukan kita ta'assub 4 mazhab, sebab yang sampai kepada kita secara sempurna hanya 4 mazhab. That is the issue. Nah, so kita kenapa kita tak kembali Quran dan Sunnah, Ustaz? Kenapa nak pegang imam mazhab? Tak, bukan tak nak kembali Quran dan Sunnah. 4 mazhab tu Quran Sunnah. Yeah. So the 4 mazhab itu adalah Al-Quran dan Sunnah. So apa masalah dia? Kan? Al-Quran. Kita ikut Quran Sunnah, ya, kita ikut 4 mazhab, kita ikut Quran dan Sunnah. Ya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini. Okay. Maka ditanya, barang siapa membangkitkan alman akan sedekahnya itu, batal sedekahnya itu. Maka ditanya orang begini. Dia ditanya, so apa alman ni itu? Apa maksud alman ni? Maksud bil manni wal adha, bil manni wal adha. Dia dijawab, betapa membangkitkan itu. Maka jawabnya bahawa menyebut ia akan dia dan menceritakan ia akan dia. Disebut-sebut. Oh, aku bagi zakat ni. Paling banyak. Aku bagi zakat ni. Hebat. Negeri ni tak ada yang bayar zakat sebanyak aku. Itu al-mani wal adha. Ini tak boleh. Menceritakan ia akan dia. Dan kata setengah ulama, al-man itu bahawa menuntut khidmat akan orang yang diberinya itu, dan maksud dia apa? Bila dia bagi, dia nak something else. Itu al-man. Zakat tu bagi habis. Kan nak minta something else. Zakat tu bagi habis. Tapi ni minta something else. Minta benda lain. Minta dia khidmat. Minta dia buat tu. Minta dia buat ni. Dan makna azab itu bahawa menghinakan ia akan orang yang berinya akan sedekah itu dengan sebab fakir. Dia bayar zakat. Bayar zakat baik-baiklah. InsyaAllah. Ni zakat. Ni sikit. Bagi. Kesian. Bagi. Itu al-adha. That is what they call al-adha. So, kena faham. Jadi, maksud bil-mani wal-adha ini. Jadi, hadirin wal hadirat, kata setengah ulama, al-man itu bahawa takabur ia atas orang yang diberi akan sedekah itu kerana memberi ia akan dia, dan makna azab itu bahawa digertaknya dan dikatanya dengan perkataan yang keji, kurtak, hina. Akan orang yang diberi akan sedekah itu sebab ia meminta itu. Hadir wal hadra hafizakumullah. Jadi ini perkara yang perlu kita jauhi. Hadir wal hadra hafizakumullah. Adab yang keenam, bahawa hendaklah jangan dibesarkan akan pemberiannya itu, supaya jangan jadi ujub akan sedekah, kerana ujub itu menghilangkan akan pahala sedekah itu, seperti firman Allah Ta'ala. Ini ujub. Jangan ujub, rasa hebat bagi
zakat kan. So dia ni tak ada orang yang lebih banyak bagi zakat daripada aku. Rasa hebat aku bayar zakat. Jangan. Wa yauma hunainin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam surah Taubah ayat 25 apa maksud dia? Artinya, dan pada hari perang Hunain, kerana mentakjubkan akan kamu oleh kebanyakan kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan suatu. Dia ni dia tidak akan menyukupkan kita. Sebab dia rasa ujub. Adab yang ketujuh, bahawa hendaklah memilih akan sedekahnya itu daripada yang terlebih baik daripada hartanya, dan yang terlebih kasih ia kepadanya, dan yang terlebih besar kepadanya, seperti firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya tiada dapat kamu akan kebajikan hingga kamu belanjakan daripada harta yang kamu kasihi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tiada dapat kamu akan kebajikan hingga kamu belanjakan daripada harta yang kamu kasihi. Ini dia hadir wal hadrah hafizakumullah. Jadi ini. Lalu ada yang ke-8, bahawa hendaklah memilih akan orang yang diberinya akan zakat atau sedekah itu, iaitu dengan 6 sifat yang kepujian. Jadi orang yang kita nak pilih, siapa kita nak bayar zakat di kalangan asnaf, banyak asnaf. Ada satu miskin asnaf, tapi dia ni jahat. Macam mana? Dengan satu ni dia miskin, tapi dia baik. Lebih kurang macam tu lah. Pertama, jadi ciri-ciri sifat 6. Jadi 6 sifat yang kita kena pertimbangkan. Kalau ada tak ada tu, tak apalah. Salam dia hadir wal hadir hafizakumullah. Pertama, orang yang takut akan Allah Ta'ala, yang berpaling mereka itu daripada dunia dan semata-mata mereka itu berkehendak akan akhirat. Jadi orang yang takut akan Allah Ta'ala, yang berpaling mereka itu daripada dunia dan semata-mata mereka itu berkehendak akan akhirat. Dia paling dari dunia dan dia nak semata-mata akhirat. Sabda Nabi SAW, la ta'kul illa ta'amat taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Yang bermaksud, itu jangan kamu makan melainkan makanan orang yang takut akan Allah Ta'ala, dan jangan memakan akan makanan kamu melainkan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Ini berdasarkan hadis ini, riwayat rawahu Abu Daud at-Tirmizi, riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, seperti yang telah ditakhrij oleh iaitu Al-Iraqi. Dan adalah setengah ulama menentukan ia akan memberi sedekah kepada orang yang fakir ahli sufi, tiada kepada yang lainnya. Jadi setengah ulama menentukan ia akan memberi sedekah kepada orang yang fakir ahli sufi, tiada kepada lainnya. Kalau boleh yang sufi, dari segi dia tu lebih takwa kepada Allah dan lain-lain. Maka ditanya orang baginya, jika engkau umumkan akan sedekahmu itu kepada segala orang fakir, nescaya terlebih afdal. Jadi umumkan semua. Maka jawabnya, tiada aku katakan yang demikian itu afdal, kerana orang yang fakir dari ahli sufi semata-mata hemah pekerjaan mereka itu kepada Allah Ta'ala, tiada kepada dunia. Bila kita bagi orang yang betul-betul sufi, hidup dia bukan untuk ditasarrufkan kepada urusan duniawi, tapi murni untuk urusan akhirat. Mereka habiskan waktu mereka hanya untuk berzikir kepada Allah, hanya untuk beribadah, hanya untuk beramal dan lain-lain. Dan jikalau datang apa-apa akan mereka itu, nescaya pecah hemah pekerjaan mereka itu. Jadi kalau datang apa-apa mereka itu, nescaya pecah hemah pekerjaan mereka itu. Maka aku kembalikan hemah pemikiran seorang mereka itu kepada Allah Ta'ala, terlebih kasih daripada aku memberi sedekah akan 1000 orang yang bimbang mereka itu kepada dunia. Maka dikhabarkan oleh orang akan perkataan ini kepada Imam Junaid rahimahullah ta'ala. Maka kata Imam Junaid, perkataan ini sangat baik, adalah orang itu daripada wali Allah. Ini jadi wal hadrah hafizakumullah. Jadi yang pertama ini kita pilih orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertakwa. Okey, yang kedua, hendaklah diberikan zakat atau sedekah itu kepada orang yang ahli ilmu
yang memberi manfaat kerana yang demikian itu menolongi baginya atas menghasilkan akan ilmu. Dan ilmu itu terlebih mulia daripada segala ibadat. Jadi yang kedua ini hendak diberikan kepada zakat itu kepada orang yang ahli ilmu. Tu. Kenapa kita bagi para pelajar? Kan? Jadi pelajar-pelajar yang contoh dia negeri Selangor. Kita ada banyak mahasiswa yang pergi ke Mesir, pergi ke Morocco, pergi ke Jordan, pergi ke negara-negara Arab untuk menuntut ilmu agama. Salahnya. So, bila mereka pergi ke sana, kita kena faham, dia orang ni tak macam orang buat medik. Kalau nak buat medik, JPA jadi sponsor. Kan? Pinjaman JPA akan berubah menjadi kalau nilai baik, akan jadi beasiswa. Kan? Mara, pinjaman berubah menjadi beasiswa kalau dapat Dean List misalnya. Lepas tu kalau pergi Oxford, pergi Harvard, pergi Oxford, pergi Cambridge, ada Merdeka Scholarship daripada Khazanah Nasional Berhad. Misalnya. Kalau pergi buat engineering, buat medik ke England, ke Amerika, ke New Zealand, ada beasiswa Petronas. Habis tu diserap kerja di Petronas. Gaji besar. 10,000. 15,000 ke 20,000 ke 30,000. Wallahualam lah. Saya tak tahulah. Lebih katakan gaji besar. Penilaian duniawi seperti itu. Tapi bila orang nak pergi buat degree dekat Universiti Al-Azhar. Al-Azhar ni lebih tua dari Oxford. Pergi Al-Azhar Mesir. Tak ada yang nak bagi beasiswa. Satu-satunya institusi yang memberi dipanggil dengan zakat adalah iaitu kalau di Selangor lembaga zakat Selangor lah, atau Majlis Agama Islam Selangor, MAIS contohnya, atau LZS. Itu je lah yang bagi. So yang lain tu sebab dia kata macam kalau jadi ustaz nak kerja apa ustaz? Lebih kurang macam tu. Padahal kita lihat di dunia ini, di Malaysia, kalau ustaz-ustaz ni semua tak ada, siapa yang nak mengajar Quran? Tak apa. Orang tak tahu Quran boleh hidup lah. Orang ada yang kata macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita cuba tengok negara yang orang tak ada agama. Apa jadi? Suicidal banyak. Kerosakan moral. Banyak masalah yang terjadi. Lebih-lebih lagi ketakwaan bagaimana di akhirat nanti. Is it Islamic? Kita jangan melihat pragmatik duniawi material. Bagaimana dengan urusan akhirat? Masalah sekarang, KPI semua orang dalam dunia yang sekular ini adalah harta duniawi. Akhirat ni macam mana? Jalan akhirat ni macam mana? Bukan hanya akhirat. Jadi, duduk di dunia ni, doktor, medical doctor dengan engineer, kalau nak kahwin, kena ada orang yang tahu hukum hakam. So, hukum hakam ni orang yang belajar di institusi agama seperti Al-Azhar, seperti Qarawiyyin, seperti Zaituna, seperti di Jordan, universiti di Jordan dan lain-lain. Dan juga of course Malaysia University lah. Why? Sebab nak menggali hukum. Okeylah, akad senang je. Memang seorang dah tahu dari zaman dulu sampai sekarang. Itu qabil tu nikah dah habis lah. Angkah tukar. Yani aku mengkahwinkan engkau, mengakadkan nikah engkau dengan si fulan. Contoh dia. Ya, memang betul. Ya, saya tak kata tak. Kan tetapi hadirin wal hadirat hafizahumullah. Jadi ada isu-isu baru yang perlu ada perbincangan. Contoh dia, nanti ada golongan yang feminis yang menilai bahawa tak adil waris yang dah ada sebelum ni. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa? Ini tak adil. Az-zakaru mislu hadzal unsayain. Yang kita sebut dalam Quran, az-zakaru mislu hadzal unsayain. Lelaki mendapat 2, perempuan dapat 1.
Lalu dia kata tak adil. Ini Quran. So, yang kena menjelaskan bukan hanya hukum dia, nas dia macam mana, usul fiqh dia macam mana, usul tafsir dia macam mana. Bukan hanya itu. Itu satu-satu dia. Dia kena explain kenapa nas ni. Yang kedua, dia juga kena jelaskan apa di sebalik hikmah Allah memberi lelaki dua, perempuan satu. Bukan diskriminasi, bukan ayat itu patriarki, itu kurang ajar, itu boleh jatuh kufur kalau seorang itu menuduh ayat Al-Quran itu patriarki. Na'udzubillah min zalik. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan. Kita tak nak. Kita tak nak gugur iman. Na'udzubillah min zalik. Tapi of course, kita tak boleh judge. We don't judge anyone with something. No, itu we leave it to the authority. Mereka yang bertugas untuk menyelesaikan perkara ini. Cuma ilmuwan-ilmuwan yang memberi data, ini datang daripada universiti yang perlu kepada ialah bahan dan hujah untuk menjelaskan, mengharmoni, memberi penjelasan supaya kita itu dapat harmoni. Hadir wal hadir hafizakumullah. Okay, jelas kan? Jelas ke tidak? InsyaAllah. Saya harap semua dapat jelas perkara ni. Jadi, sebab itu zakat ni diberikan kepada ahli ilmu. Ahli ilmu agama utamanya. Kerana kita perlu generasi kita. Banyak yang insyaAllah menjadi ulama. Warasatul anbiya. Ini kena ada ulama warasatul anbiya. Okay, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Akan atas menghasilkan akan ilmu, supaya dia menolong mereka untuk menghasilkan ilmu. Dan tak mudah belajar dekat Maghribi. Saya duduk kat sana, saya lihat pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar dari negeri-negeri yang mungkin zakat mereka kurang. Itu saya tengok kesian sebab zakat, ialah negeri tersebut tidak mendapat zakat yang banyak. Jadi dia tak dapat mensalurkan zakat untuk menuntut ilmu yang cukup. Jadi pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa Malaysia dekat Morocco tu paling, Morocco mahal. Tapi kualiti ilmu yang didapatkan juga Masya Allah. Ni kita kena tahu, kena iktiraf tu. Sebab kat sana rata-rata pelajar Malaysia kalau duduk dekat Morocco semua fasih-fasih bahasa Arab. Masya Allah. Okay, dan ilmu itu terlebih mulia daripada segala ibadat. InsyaAllah. Dan ilmu itu terlebih mulia daripada segala ibadat. Dan adalah Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu telah menentukan ia memberi sedekah akan orang yang ahli ilmu yang memberi manfaat. Ni. Maka ditanya orang baginya, jika engkau umumkan sedekahmu itu nescaya terlebih baik. Maka jawabnya, tidak aku tahu kemudian daripada martabat anbiya yang terlebih afdal daripada martabat ulama. Okey. Itu apa? Setelah anbiya, siapa? Al-ulama warasatul anbiya, para ulama. Sebab itu kita memuliakan pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di negara Arab ini, dengan bantuan zakatnya, dengan bantuan sedekahnya, sponsorship, tiket dan lain-lain. Sebab sakit, tuan-tuan, sakit. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketiga, bahawa hendaklah memberi zakat atau sedekah itu kepada orang yang benar takutnya akan Allah Ta'ala. Hendaklah memberi zakat atau sedekah itu kepada orang yang benar takutnya akan Allah Ta'ala. Jadi kita bagi kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang tak takut kepada Allah. Solat, beri zakat. Jangan. Dan benar di dalam ilmunya dengan tauhidnya kepada Allah Ta'ala, sekira-kira apabila mengambil sedekah itu nescaya memuji ia bagi Allah Ta'ala dan syukur ia akan dia, serta dilihatnya dengan mata hatinya yang memberi itu Allah Ta'ala, dan segala nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita tahu Masya Allah, macam sebab itu kita bayar pada PWZ contoh dia, kan, PPZ, Pusat Pungutan Zakat.
wilayah persekutuan kan. Contoh dia, misalan dia. Tujuan dia apa? Untuk supaya Mahawib dapat membantu asnaf-asnaf di miskin bandar ni. Kuala Lumpur ni banyak miskin bandar. Miskin bandar. Saya di orang Kuala Lumpur. Dulu orang Kuala Lumpur waktu belajar dulu. Bukan orang senang tak. Duduk Kuala Lumpur. Tapi waktu itu keluarga saya susah dalam keadaan. Sebab semua kita belajar. Belum bekerja. Dan bapa saya sakit. Jadi untuk support pendidikan tu susah. Dah tak mampu. Mak saya boleh bagilah duit pencen sikit kerajaan, duit pencen sikit bagi. Tapi alhamdulillah adalah apa anti-anti yang dapat membantu saya. Bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau orang lain tu kadang tak dapat, kecuali Mawib lah yang tolong. Ni nak dapat dari mana? So Mawib yang akan insya-Allah membantu asnaf-asnaf. Dah kira asnaf lah. Kita panggil dengan miskin bandar. Ni. Alhamdulillah. Dapat habiskan belajar. Kalau tak dapat nak habis belajar. So kita kena habis belajar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena salurkan zakat kita, bagi ke PPZ. Tolong sedekah kepada neighbor kita, keluarga kita jauh, keluarga jauh contoh dia. Yang belajar agama tu utamanya. Dan kita haraplah dia betul-betul belajar juga. Dan yang terima zakat ni juga kenalah habis belajar betul-betul. Jadi alim. Jangan ngaji ala kadar, tak. Jadi alim. Kena balik, kena jadi al-alim, al-allamah. Jangan duduk negara luar tu kerja. Dia duduk main bola je. Sekali-sekali main bola tak apalah. Kalau tiap hari main bola je kerjanya, tak sudah lah kan. Hadir wal hadirat Allah. Lalu dia sebut sini. Sedekah itu nescaya memuji Allah Ta'ala ila akhirih. Dan tiada ia melihat akan wasitah perantara yang lain daripada Allah Ta'ala itu. Melainkan pada zahirnya semata-mata tempat terbit nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Keempat, bahawa hendaklah memberi zakat atau sedekah itu kepada orang yang menyembunyikan akan hajatnya, maka tiada membanyakkan ia akan menzahirkan hajatnya kepada seseorang, dan tiada ia membanyakkan mengadukan akan hajatnya itu kepada orang, atau ada ia daripada orang yang mempunyai marwah, yakni mempunyai malu, atau ada ia daripada orang yang asalnya mempunyai hartanya, kemudian maka jadi papa, tetapi ia tiada meninggalkan akan adatnya yang dahulu, padahal ia yang mempunyai hal dan marwah, dan menutup ia papanya itu kerana malu, ia minta kepada orang melainkan sebab darurat dan dalam keadaan terpaksa, iaitu di masa ketiadaan makanan atau pakaian. Ni kita juga kena hati-hati. Jangan. Okay. Jangan pula bagi zakat dekat scammers. Miskin. Padahal tak ada pun miskin. Contoh dia. Jikalau hanya dengan sebab kekurangan makanan dan pakaian, sudah pasti ia tidak akan meminta. Maka memberi zakat atas zakat itu kepada orang yang demikian itu lebih afdal daripada yang lainnya. Hadirin wal hadirat azizakumullah. Yang kelima, hendaklah memberi zakat atau sedekah itu kepada orang yang banyak ahlinya dan banyak anaknya. Yang kita bagi ni yang banyak ahli, banyak anak, banyak tanggungannya maksudnya. Iaitu orang yang banyak di atasnya belanja padahal sedikit hartanya, atau kepada orang yang tiada kuasa berusaha sebab sakitnya. Jadi apa parameter fakir dan miskin? Fakir ni dia memang tak ada pemasukan misalnya. Miskin ni dia ada income, tapi dia punya outcome lebih banyak. Sebab banyak anak contoh dia. Anak dia 10 misalnya. Kita tak kata, siapa suruh buat 10? Padan ke? Tak boleh, we cannot do that. Dia dah ada anak 10. So kita kena tolong dia. Kalau dia memang tak mampu, gaji yang dia dapat lebih sikit daripada outcome dia. So we have to tolonglah, kita bagi zakat kat dia.
Ya, dia boleh tolong anak dia untuk sekolah supaya anak dia tak berhenti sekolah dan lain-lain. Okey. Kelima, hendaklah memberi zakat atas sedekah itu kepada orang yang banyak ahlinya dan banyak anaknya itu. Yang banyak anak, sorry, iaitu orang yang banyak di atas benjit sedikit, artinya ada. Okey. Keenam, yang terlebih afdal memberi zakat atas sedekah itu kepada kerabatnya dan yang zawil arham. Jadi kita tolong kerabat kita dulu. Family kita. Bukan bawah tanggungan kita. Kalau bawah tanggungan kita tak boleh. Zakat tak boleh diberi kepada bawah tanggungan kita. Tapi kita beri tadi adalah kepada family yang distant family, maksudnya yang bukan direct family. Dipanggil zawil arham contohnya. Kepada kerabat dan yang zawil arham yang punya hubungan kekeluargaan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, li anna asila akhan min ikhwani bidirhamin ahabbu ilayya min an tasaddaqa bi 20 dirhaman wa li anna asilahu bi 20 dirhaman ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 100 dirhamin wa li an asilahu bi 100 dirhamin ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabatan. Maksud dia apa artinya? Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, demi Allah, bahawasanya aku menyampaikan sedekah kepada satu saudara daripada beberapa saudaraku dengan 1 dirham itu terlebih kasih kepadaku daripada bahawa aku bersedekah dengan 20 dirham kepada orang yang lain. Dan demi Allah, bahawa aku memberi sedekah kepada saudaraku dengan 20 dirham itu terlebih kasih kepadaku bahawa aku memberi sedekah kepada orang yang lain dengan 100 dirham. Dan demi Allah, bahawa aku memberi sedekah kepada saudaraku dengan 100 dirham itu terlebih kasih kepadaku daripada bahawa aku memerdekakan akan seorang hamba. Hadirin wal hadir afidakumullah. That's why ada satu maqalah kadang, kata-kata orang kadang dia sebut apa? Charity to the family first. Contoh dia kan. Itu contoh dia. Hadirin wal hadir afidakumullah. Dan demikian lagi memberi zakat atau sedekah atau memberi zakat kepada orang yang berkenal-kenalan itu terlebih afdal daripada orang yang tiada berkenal-kenalan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, demikianlah seyogianya memeliharakan akan tertib yang demikian itu. Dan lagi seyogianya memeliharakan akan segala tertib yang 6 yang tersebut itu, dan lagi dengan bersungguh-sungguh menuntut akan sifat yang terlebih afdal, kemudian maka yang afdal. Maka jika diperolehi akan seorang yang berhimpun sifat yang 6 itu, maka memberikan zakat atau sedekah kepada mereka itu, iaitu sebesar-besar pertaruhan yang di dalam syurga dan sebesar-besar pahala yang didapatinya. Masya Allah. Ini tertib. Okay, hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi inilah perbahasan kita berkenaan dengan zakat, iaitu asrar atau rahsia-rahsia zakat yang diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada kita semua, dengan harapan insya-Allah yang penting tu kita bayar zakat tu juga, selain kita menjaga adab-adab ni, kan. Jadi bukan hanya sekadar bayar zakat macam ikut syarat dan rukun dah selesai, tak, tapi betul-betul membayarnya dengan niat yang ikhlas dan merasa ia adalah satu kewajipan yang wajib untuk kita tunaikan dan lain-lain. Hadirin wal hadir hafizakumullah, insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan minggu hadapan insya-Allah. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.